Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ustaz dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk sama-sama menjayakan program ceramah pendedahan ilmu qiraat yang diadakan bagi kali pertama pada tahun ini. Sebelum kita teruskan kepada agenda kita yang utama, saya akan bacakan sedikit biodata ringkas penceramah yang kita jemput khas untuk berkongsi ilmu dengan semua para peserta. Beliau bernama Ustaz Dusuki bin Abdul Rahman, dilahirkan di Pasir Mas, Kelantan pada 12 Februari 1974. Beliau mendapat pendidikan menengah di SMKA Falahiyah Pasir Pekan, Kelantan. Beliau melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Al-Quran JAKIM sehingga memperolehi diploma tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Beliau pernah berkhidmat di SMK Segambut Jaya, Kuala Lumpur pada tahun 2004 sebagai guru KKQ. Seterusnya beliau menyambung perkhidmatan di SMK Wataniyah Macang, Kelantan. 8 tahun kemudian, beliau berpindah tempat ke SMK Tok Bacok. Bermula tahun 2015 sebagai guru tahfiz model Ulul Albab TMUA. Beliau berpengalaman sebagai ahli panel penggubal buku panduan kelas khas kemahiran Al-Quran, penceramah kursus-kursus tahsin KKQ dan penggubal sukatan kurikulum bersepadu tahfiz KBT serta terlibat sebagai hakim pertandingan tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Diharap semua peserta dapat menumpuk keperhatian dan mengambil kesempatan yang ada untuk menimba sebanyak mungkin ilmu dan pengalaman yang akan dikongsikan oleh penceramah pada hari ini. Seterusnya, saya serahkan majlis pada Ustaz Suki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam majlis ataupun program ilmu ini. Terlebih dahulu terima kasih pada pengacara tadi dan semua anak-anak pelajar IPG. Kita disama ya semua ya. Jadi terlebih dahulu syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan amalan kita ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berjumpa di akhirat nanti insya-Allah. Dan sebelum saya mula kupas sedikit sebanyak ataupun discuss mengenai buku ini, terlebih dahulu saya nak baca Al-Quran sedikitlah sebagai intro. Boleh tengok dalam buku saya juga, buku Ustaz juga ni. Kalau tak silap muka surat 84. Saya akan baca sebagai pembuka lah, mengikut riwayat Warshun an Nafi' surah Al-Baqarah ayat 1 lah, mulai ayat 1 sebagai panah angin. Tak? InsyaAllah. Panah je dulu. Ada buku Ustaz ni sini. Muka surat 84 ataupun 83 lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Cukuplah sampai situ. Semulalah pula. Tak. Itu bacaan riwayat Warshun an-Nafi'. Baiklah, berbalik kepada perbincangan kita. Sebenarnya buku yang Ustaz ataupun modul yang Ustaz buat ini hasil daripada untuk memudahkan pelajar, sebab pelajar KKQ ni di peringkat sekolah ni dia tak boleh nak tinggi-tinggi sangat sebagai pengenalan dan sebagai memudahkan dia. Kalau kita bagi yang berat tu, dia jadi down. Sedangkan ilmu qiraat ni yang buku Ustaz ni baru hujung-hujung baru sikit baru. Rasa-rasanya nak mengenal ilmu qiraat sebenarnya untuk buku Ustaz ni barulah lebih kurang 5% ataupun 2-3% baru. Banyak lagi mengenai ilmu qiraat ini. Tapi bolehlah untuk kita sebagai panggil permulaan dan juga supaya kita tidak tersesat jalan. Sebab berlaku kalau kita tak tahu sebenarnya ilmu qiraat ini menjadi syarat kepada mufassirin. Ahli-ahli tafsir mesti dia syarat dia mesti mengetahui ilmu qiraat. Kita tahu Imam Syafi'i sendiri pun mahir qiraat. Dalam Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kalau kita tengok sejarah dia, dia baca mengikut qiraat Ibnu Katsir. Kalau kita tengok sejarah dia. Dia sezamanlah dengan para imam ni. Jadi saya sebagai hari ni kita nak mulanya sebenarnya mengenai buku ini secara ringkasnya 5 benda yang hendak saya lontarkan dalam buku ini sebagaimana yang ada di kulit buku. Yang pertama sekali, pengenalan secara ringkas dan sejarahnya. Jadi tak sesak maknanya kita boleh tahulah sedikit sebanyak mengenai pengenalan dan sejarah. Dari segi ta'rifnya, dari segi pengenalan dia, kalau keliru pun boleh tanya lepas ni. Saya rasa jelas muka surat pertama tu dari segi makna. Kalau ada orang yang menolak ilmu qiraat ni, kata ulama memang kufur lah, sebab dia adalah Al-Quran. Qiraat, Al-Quran dan tajwid benda yang sama. Cuma Al-Quran ni ialah yang umum, asas. Qiraat ni satu cabang daripada Al-Quran itu dan tajwid di bawah sekali. Dalam buku Ustaz pun ada cerita. Sebab qiraat ini boleh dibawa dalam solat dan sah untuk solat kita sehari-harian kita lah untuk diamalkan dengan syarat mengikut qiraat mutawatir. Saya rasa yang peringkat pengenalan ni tak perlu sebab boleh baca dalam buku Ustaz ni. Dalam buku mana-mana pun ada. Cuma hak penting sekali dalam tajuk pengenalan ni ialah ambil berat sedikit ialah bahagian nombor 8. Boleh tengok buku tu, nombor 8. Nombor 8 tu rukun bacaan qiraat yang sahih. Saya rasa semua ada buku tu. Tak. Tu dari segi yang kita nak bincang ini sepintas lalulah dalam masa 40 minit ni. Yang pertama sekali saya nak bagi pengenalan ringkas lah mengenai ilmu qiraat. Yang kedua kita tengok istilah-istilah dalam ilmu qiraat. Sebenarnya istilah-istilah ilmu qiraat ni memang kena bersemuka lah baru sedap. Kalau duduk main di alam maya ni tak puas dia panggil. Tapi nak macam mana? Tak. Dia tak sapa zuk dia. Begitu juga yang istilah-istilah ni sebabnya kita kena dua hala. Ustaz baca ikut, lepas tu Ustaz yang mengesahkan balik bacaan anak murid itu baca. Ustaz belajar dengan guru gitu, dia panggil talaqi lah. Talaqi wal musyafah, istilah-istilah. Yang kedua, teknik menghafal nama-nama imam, itu masing-masing inovasi lah. Kalau Ustaz buat di peringkat sekolah ni,
kita boleh buat permainan dan sebagainya. Kalau ustaz guna nasyid dan sebagainya. Yang ketiga, usul. Usul dia berkait dengan istilah juga. Ini pun benda penting ya. Teknik mudah menghafal usul. Lepas ni. Usul ni usul qiraat. Makna usul kita bincang lepas ni, dan akhir sekali tatbik. Tatbik bacaan lah. Bacaan tu kena menghadap guru. Sebab saya baca tadi lah. Tu tatbik kita nak ambil yang kita belajar untuk terapkan di dalam bacaan seharian kita. Sebab di sana saya tengok ada sekarang ni saya pernah berjumpa bacaan-bacaan yang menyeleweng daripada qiraat 10 yang tidak boleh diamalkan dalam bacaan solat, dan juga dia panggil qiraat sazzah. Sebagaimana di negara Iran dia baca dengan ada qari, sedap baca. Qul huwallahu ahad dengan go. Percakapan orang Arab Mesir sendiri pun idza jaa nasrullah. Kita berjumpa di Mesir. Saya belajar di Mesir dulu. Terlepas juga dia bercakap dialek dia. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi orang tak belajar qiraat, orang tak belajar ni qiraat ni. Sebenarnya itu bukan qiraat. Bukan betul lah. Qiraat itu qiraat yang tidak mutawatir. Tak boleh bawa dalam sembahyang. Tak ada boleh tukar huruf jim jadi huruf ga, tak ada. Begitu juga di kalangan orang Melayu, saya pernah jumpa dulu. Dia baca silah. Alhamdu panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni lagilah dia kata. Tu guru dia ajar di kampung, bukan orang Arab. Jadi benda-benda sebeginilah kita kena jaga sebab kita kena belajar ilmu qiraat ni. Dan yang saya takjub sekalinya ialah yang nombor 8 ni, saya kembali balik pada pengenalan ini. Kita ringkas sedikit. Dalam masa sengaja dah. Bacaan nombor 8, rukun bacaan Al-Quran yang sahih. Qiraat mutawatir ataupun qiraat yang kita belajar ini mesti ada 3 syarat. 3 syarat, iaitu menepati kaedah bahasa Arab. Tu. Menepati, dia ada dalam bait syair dia, menepati kaedah bahasa Arab. Maknanya bacaan yang kita belajar ataupun yang dibuat oleh ulama-ulama ni tidak bersalahan dengan bahasa Arab. Contohnya bacaan hammalatul hatab. Dua-dua boleh baca dari segi bahasa Arab, tidak salah. Yang kedua, menepati resam Usmani. Dia ada dalam tulisan resam Usmani. Apa makna resam Usmani? Resam Usmani ini ialah kita silap faham sebenarnya. Resam Usmani ini kita buang baris di dalam Quran kita tu, buang baris, buang titik, buang segala-gala tanda, itulah resam Usmani. Jadi apabila kita buang baris, buang titik, boleh baca dengan 10 qiraat. Dan akhir sekali ini yang penting sekali, diterima daripada zaman Rasulullah sampai ke kita hari ini secara mutawatir, iaitu mustahil pada akal kita berlaku penyelewengan bacaan tersebut. Contohnya contohnya bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin daripada Rasulullah sampai ke hari ini, bawa dia tu gambar mutawatir, secara mutawatir. Contoh bacaan lain, kalau yang khilaf itu tak ada khilaf. Contoh perkataan Maliki. Maliki ada 2 khilaf, walaupun banyak, 2 je khilaf. Ada baca Maliki, ada baca Maliki. Hazaf isbat alif dengan hazaf alif. Tapi dua-dua baca itu mutawatir, iaitu daripada Rasulullah dan tidak berlaku penipuan. Okey, rukun ini yang kalau kita belajar ilmu qiraat, nak cerita kepada anak-anak pelajar, semakin kita belajar ilmu qiraat ini, bertambah yakin bahawa Al-Quran ini bukannya ciptaan Nabi Muhammad ataupun ciptaan manusia lain. Kerana 10 qiraat boleh baca dengan resam Usmani. Cuba bayangkan satu Quran, buat titik bawah baris, kita boleh baca dengan 10 qiraat. Nama ta'ajub ataupun bertambah yakin. Dan nak cerita macam mana, kalau kita belajar, saya belajar di Mesir tu,
memang pertama yakinlah bahawa Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kesenian dia, dengan tidak bertembung di antara satu sama lainnya daripada riwayat-riwayat. Itulah kehebatan qiraat ini. Lagi kita belajar, lagi rasa kita pertama yakin dengan qiraat ini. Dan saya bawa juga dalam pengenalan juga, adakah qiraat-qiraat ini ada di zaman Rasulullah? Ya, ada di zaman Rasulullah. Jawapan dia memang ada. Pengikut qiraat ini diturunkan sekali dengan Quran. Cuma khilafnya sedikit, permulaan dikatakan selepas hijrah. Tetapi jamhurnya sama, turunnya Quran samalah, qiraat pun turun sekali. Sebab Jibril yang ajar Rasulullah SAW. Namun demikian, di masa zaman Rasulullah tidak adalah qiraat warshun, tak adalah semua itu. Yang timbulnya selepas zaman tabi'i. Serupa dengan ilmu-ilmu lain lah, fiqh dan sebagainya. Kenapa jadi macam ni? Kerana telah sebagaimana yang Ustaz bagi tahu semasa ceramah mana-mana pun, kenapa digelarkan kepada Imam Nafi', Imam Qawlun dan sebagainya. Sebenarnya dia yang mempopularkan. Kita sandar kepada dia. Kita sandar bacaan itu kepada seseorang. Sebenarnya semua daripada Rasulullah. Untuk memudahkan orang yang baru ini mengingat, maka kita sandar kepada orang-orang pakar dalam Quran. Contohnya saya bagi istilah dalam bab lagu. Ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang tahu semua. Kalau peringkat saya dulu, itu bacaan Imam Ghamidi, Sa'adul Ghamidi. Walaupun Ustaz Dasuki buat, orang lain buat, kita dah sandar kepada dia dah. Dia yang mempopularkan bacaan tersebut. Begitu juga qiraat ini, dia yang mempopularkan bacaan itu, ambil dengan sahabat. Sahabat tidak masyhur pun, dia ambil dengan Rasulullah. Jadi kita sandar kepada imam-imam qiraat yang 7 ataupun 10. Nah, okey. Maknanya jelaslah kenapa kita sandar kepada imam, kerana dia yang mempopularkan bacaan. Dia ambil dengan sahabat, sahabat ambil dengan Rasulullah. Jadi kita sandar kepada dia. Baiklah. Saya rasa bab-bab sejarah ni boleh baca sendiri. Cuma saya nak bincang sikit ialah marhalah. Muka surat 4. Kalau buku Ustaz muka surat 4. Sebab ada saya buat buku ni dua kali tu sebab lari sikit muka surat. Tidak muka surat 4, muka surat 3 lah. Marhalah pengajian ilmu qiraat di hari ini. Untuk peringkat permulaan, jadi macam ni peringkat permulaan lah ni, ibtidak lah ni. Kita dapat bagi 3 marhalah. Cuba balik tengok dalam muka surat seterusnya, 3 marhalah. Marhalah pertama ialah qiraat sab'ah Syatibiyah. Daripada kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Tu qiraat 7 dia panggil. Qiraat 7. Ataupun qiraat Syatibiyah. Ditambah dengan 3 lagi, Jazari yang menambahnya 3 lagi, gabung waktu Asyarah Surah. Kalau peringkat sekolah, kita belajar qiraat 7 ya. 7 tu pun tak larat dah nak belajar. Kita belajar pula ayat-ayat lazim. Kalau peringkat SPM, kurikulum, dia ambil daripada ayat 1 hingga 25. Yang terkini lah. Itu sukatan dia. Nak ambil banyak tak mampu. 1 hingga 25, satu makra' sahaja. Kalau hafal Quran, satu makra' sahaja baca dengan qiraat 7 ni. Okay. Ditambah dengan 3. 3 tu kalau peringkat di peringkat sekolah sekarang ni lah, tak tahulah perubahan kurikulum. Sebab saya terlibat juga dengan kurikulum ni, ada kadang-kadang dipanggil STPM, dia tambah 3 lagi. Jadilah Asyarah Sughra, Asyarah Sughra. Sampai situ je. Peringkat STPM tambah 3 lagi. Jadi 10 Sughra. Peringkat SPM qiraat 7, sukatan dia surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah 1 hingga ayat 25, itu SPM. Dan kalau KKQ pula, kelas khas kemahiran Quran ni, qiraat 7 saja, ayat-ayat lazim daripada surah Ad-Duha sehinggalah surah An-Nas, sebagaimana buku ni lah saya buat ni, surah An-Nas. Dan saya masuk juga SPM.
Dan STPM, Sijil Tinggi Malaysia Tahfiz pula, dia masuk 3 lagi, Asyarah Sughra. Dan di Malaysia ni setakat ni tak ada lagi lah yang belajar kira Asyarah Kubra. Tak ada sampai ke Kubra. Kubra ni kita kena pergi ke Timur Tengah lah, sama ada di Mesir ataupun di Madinah. Di Madinah sendiri pun saya tanya kawan-kawan, tak sampailah Asyarah Kubra ni. Setakat ni ulama-ulama Quran ni banyak berada di sekitar Mesir. Benarlah kata-kata Imam Sya'rawi rahimahullah. Dia kata Quran ini unzilal Quran fi Makkah wa Madinah. Quran ini diturunkan di Mekah dan Madinah. Warusima, dan ditulis di Istanbul. Wa quri'a fi Misr. Dia kata, dan dibaca di Mesir. Rujukan untuk kita sejarah dia. Sejarah Quran turun di Mekah dan Madinah. Dan permulaan penulisan yang cantiknya di Istanbul, Turki. Dan untuk rujukan bacaan pula, rujuklah qari-qari pada Mesir. Sebab itulah lahirnya ramai qari-qari dan juga pakar-pakar Al-Quran di Mesir. Dan saya rasa itulah untuk sejarahnya lebih kurang. Lepas ni boleh tanya baliklah. Dan Asyarah Kubra tidak, di Malaysia tidak ada yang belajar setakat ni. Daripada Thayyibatun Nashr, kita hanya belajar qiraat 7 dan 3 Asyarah Sughra dan qiraat 10 Kubra, begitu saja. Dan ini sahaja yang boleh dibawa dalam ibadat kita dan juga dalam sembahyang. Perlu diingat, belajar qiraat ini kita tahu dia fardu kifayah, menjadi fardu kifayah, iaitu kalau dalam satu tempat tak ada orang belajar qiraat, maka berdosalah. Dan menjadi fardu ain kepada setiap individu, walaupun dia tak belajar qiraat, memang tak nampak dia belajar qiraat, dia kena baca mengikut qiraat. Sebenarnya kita baca qiraat dah ni, kita baca qiraat hafsun, kena baca mengikut jalan yang betul. Tapi untuk guru kita tak rayak ya, tak beritahu ya mengenai bacaan hafs ni. Sebenarnya kita mesti baca fardu ain mengikut riwayat Hafsun an Asim. Ya. Baca dengan Tariq Syatibi ni. Dan secara umumnya Hafsun lah yang kita baca qiraatnya. Saya rasa bahagian pendahuluan tu boleh baca semua sendiri, dan seterusnya Ustaz pergi kepada pengenalan sudah ada istilah. Ustaz masuk pada istilah. Pengenalan ni boleh baca sendiri, banyak. Kalau nak buka internet pun boleh. Nak maklum sikit lagi ialah mengenai bacaan qiraat ini untuk amalan kita. Kalau kita nak baca dalam solat, contohnya di kampung, kalau kampung tu masih tak tahu lagi ilmu qiraat, kita tak boleh sebab menyebabkan apa ni, solat kita tidak diterima lah. Kita terima kalaulah di kampung kita gitu tak terdedah lagi dengan ilmu qiraat, kita jangan bacalah qiraat. Untuk diri kita, keluarga kita, kita dah maklum tak apa. Tapi kalau untuk di kampung, di masjid besar, kita baca qiraat. Dan kampung tu tidak terdedah dengan ilmu qiraat, tidak digalakkan, menyebabkan tak sah sembahyang makmum. Untuk tempat institusi macam belajar di maktab, belajar semua, tak apalah, dia yakin dah dengan qiraat. Sebab dan kalau dalam persembahan tak apa. Dalam persembahan kita buat persembahan di kampung-kampung mana pun tak apa, sebagai penambahan ilmu. Tapi berkaitan dengan solat, kita kena berhati-hati. Pernah berlaku tak silap di Negeri Sembilan, dia baru balik daripada Mesir, belajar qiraat. Dia naik jadi tu imam, selepas dia baca khutbah, dia naik imam, dia berumum, saya insya-Allah pada hari ini akan membaca mengikut riwayat Hamzah. Riwayat Hamzah. Jadi makmum ni tak tahu apa, lebih kat lama dah ni, tak tahu apa dengan sekarang ni, dah terdedah dah dengan TV dan sebagainya. Dia pun baca lah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis di belakang tu mufaraqah.
sehingga kan dia telefon mufti negeri. Jadi mufti dia tahulah juga ilmu qiraat ni. Menyebabkan berjidal lah. Berjidal, jadi semua dua-dua salah lah. Imam pun salah, makmum pun salah juga sebab dia tak belajar. Kena belajar dah. Jadi lain kali tak boleh. Jadi hak lain tu dia sembahyang sendiri, kena sembahyang balik. Kecuali yang belajar. Okay. Seterusnya, yang kedua ialah saya masukkan dalam buku ini ialah istilah-istilah dalam ilmu qiraat. Saya masuk sini, saya sudah banyak dah juga mengenai tidak 22 mengenai istilah-istilah ini. Tidak sekadar ni saja, ada lagi. Kalau kita belajar lagi lebih tinggi, ini ikut sukatan saja, mengikut sukatan KKQ saja. Ada lagi, bukan saja memadai yang ni saja. Ini untuk sukatan peringkat apa panggil pengenalan. Banyak ni lah, banyak lagi istilah-istilah lain. Kalau banyak lagi lah, ni pelajar lah. Jadi saya rasa dalam buku saya ni saya letak dah contoh daripada saya guna QR barcode ni. Siapa bolehlah nak tengok, nak dengar contoh-contoh bacaan. Cumanya takut tak faham lah mengenai istilah ni. Saya jelas belaka, dan istilah-istilah ini kita sebagai sebagai belajar ilmu qiraat kita kena bukan suruh hafal ilmu usul ni, apa istilah ni. So kita nak faham sahaja. Faham, tak perlu hafal satu-satu lah. Faham taklil tu apa, dah. Imalah itu apa, tahqiq itu apa. Tu maknanya kalau kita tengok yang pertama semudah lah, yang pertama, kedua, ketiga idgham kabir, yang keempat silah, yang kelima saktah, semua yang kita pernah dengar. Naqal, tahqiq. Tahqiq ini ialah boleh catat di situ. Kalau nak mudahkan ingat, tahqiq ini yang berkaitan dengan huruf hamzah. Kalau tahqiq ini berkait dengan huruf hamzah. Tengok contoh tu. Qul a'udhu. Hamzah tu tahqiq. Ma'kul. Hamzah pun tahqiq. Imalah kita pernah boleh cari dalam internet. Saya pun bawa juga tu contoh QR barcode tu, boleh tengok sebagai pedoman. Cuma hari ni Ustaz nak bagi sedikit punya formula lah. Untuk imalah ni Ustaz bagi gak dia ialah I say dalam bahasa Inggeris. Inggeris kan dia kita tak berubah. Kalau kita bahasa Melayu ni kadang-kadang bertukar. Kelantan gini, Perak gini, Kedah ni tak. Bahasa Inggeris ni biasa dia standard sikit. Kita nak mudah ingat, sebutan say dalam bahasa Inggeris. Kata tak. Say. Bismillahi majri. Itu bacaan kita. Sayasli. Itu bacaan imalah. Boleh ingat siapa bila-bila. Taklil pula macam mana? Taklil ingat kepada hair. Hair rambut hair. Tu sayasli. Jangan lepeh sangat. Sayasli. Itu untuk taklil. Hair. Bahasa Inggeris tak berubah-ubah. Dia standard sekali kan. Bahasa Kelantan dia menjadi daerah-daerah pula. Saya sejelas ada untuk imalah dengan taklil. Okay, yang lain beres. Tashil pula. Nombor 14. Untuk imalah dengan taklil, lepas ni boleh tanya baliklah. Kalau tak itu tak jelas lagi. Untuk tashil menyebut bunyi antara di tashil ni ada dalam apa, dalam sukatan kita. Tashil dalam surah Fussilat A'jamiyun. Tu ada satu contoh dah. Arahaita. Ketika berbaris atas, hamzah berbunyi di antara huruf hamzah dan huruf alif, campur dua tu.
Araita ketika dia bagi atas. Ketika dia bagi bawah, contoh tak ada, boleh tambah contoh. Kalau ingat ainnakum, dalam buku Ustaz tak ada contoh, boleh tambah. Asal dia ainnakum. Baca atas dia ainnakum, di antara ya dan huruf hamzah, gabung antara ya dan huruf hamzah. Ainnakum. Bagi hadapan pula, ketika baris hadapan, Aunabbiukum di antara waw dan hamzah, gabung dua tu. Jelas dia lebih nak serupa dengan huruf, jadi huruf ha, macam tukar jadi huruf ha. Arahaita macam tu. Ainnakum aunabbiukum, dia panggil, kalau Kelantan dia panggil baca leweh. Arahaita leweh. Kalau Kelantan, bahasa Kelantan lah leweh. Dia panggil apa tahu dalam suratnya. Tashil ni memudahkan. Ibdal tak apa, ibdal mudah ni. Ibdal ni tukar jadi huruf mak. Kalau bagi atas jadi ma, kalau bagi bawah jadi ya, bi, kalau bagi depan jadi yu. Ada dalam bacaan kita. Tarqiqur ra. Tarqiqur ra ni hanya untuk Warsh saja. Itulah basira, tayra, baik. Tarqiqur ra. Jadi huruf ra ni kalau kita nak tengok baris, ada berapa? 5 baris dia. Baris atas ra. Ra bagi atas. Bagi bawah ri. Bagi depan ru, 3 lah. Dan dia ada juga taklil. Imalah. Kita ingat tak imalah bacaan macam mana ni? Ingat pada perkataan se tadi tak? Se, re. Re. Tadi 3 dah. Ra, ri, ru. Itu bagi imalah re. Bagi taklil pula, ingat kepada he, re. Sebab tu ada bacaan bismillahi mujreha, bacaan orang lain. Kita majre, bismillahi mujreha, bacaan qiraat lain. Kita bismillahi majreha. 5. Ada satu lagi untuk ra ni ada 6. Yang ke-6 iaitu tarqiqur ra. Tarqiqur ra lagu mana bunyi? Ra. Jadi ra, ri, ru, re ni re apa re? Re taklid. Re imalah re, ingat ke se, re. Satu lagi tarqiqur ra, ra. Jadi 6. Itu baris 6 ra Okey, jelas. Tafkhimur ra biasalah tabarrah, taghlizul lam. Ni pun apa yang nak buat taghlizul lam ini? Taghlizul lam ini kali ingat pada kalimah Allah sahaja. Allahus samad, Allah salatihim, sayasla. Ishmam ialah ishmam ni tidak terbatas pada ishmam yang kita belajar dalam buku tajwid. Ishmam dalam kiraan ni dia bagi kepada 4 bahagian. Ishmam ni dari segi bahasanya cium ataupun mucung mulut. 2 pipi mulut mucung. Dia lawai dia, ishmam ni dia ada gu dia iaitu raum. Raum dalam bacaan kita tak? Tapi kita khusus pada ishmam. Ishmam secara umumnya dibahagi pada 4. Hak ni hak ishmam dalam tajwid, nasta'in. Tu ishmam tajwid. Dia panggil ishmam isyarat. Ketika bagi depan, nasta'in, 2 partner kan? Dalam buku tajwid ada. Yang kedua, ishmam pada kalimah la ta'manna yang kita belajar dalam buku tajwid juga. Iaitu ketika dengung kita muncul. La ta'manna, itu biasa. Dan 3 part ni, ni baca awal lain. Bacaan qiraat kita tak ada. Yang ini mencampur sebutan huruf sad dan zai. Dalam surah Fatihah, istilah dia ishmam juga. Cuma kena tambah sikit
nota sikit, ingat jangan mucuh ni mulut. Salah kalau kita mucuh. Hak 1 2 tu memang mucuh mulut. Hak yang 3 4 ni tidak di yang ketiga tu jangan mucuh mulut. Ihdinas zi huruf Z ditebalkan. Huruf Z kita tu tebal sikit. Tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Zi. Jangan zi. Okey. Jelasnya. Tu campur huruf. Tu pun istilah ismam juga. Ismam sad bisauti zai. Akhir sekali tadi campur 2 huruf. Campur 2 baris pula. Qaf ni bagi depan bagi bawah. Wa idza qila lahum. Tapi dalam surah KTKQ tak ada, cuma istilah saja. Cuma apabila tengok SPM ada. Tu qiraat, rawi dan turuk sejelas dah. Apa rasa boleh faham dah mengenai Tariq ni, iaitu kita terkenalnya Tariq Jazari dan Tariq Syatibi. Saya boleh jelas. Yang Syatibi yang kita guna di Malaysia sekarang ni itu qiraat 7 tu. Jazari ni qiraat yang luas. Yang 10 kubra tu Jazari. Saya bagi dah di marhalah. Cara pengajian kita ni 3 marhalah tu. Qiraat 7, qiraat 7 tambah 3, asyarah kubra tu Jazari. Kalau nak catat sikit muka surat 5 tu, qiraat Syatibi ni lingkungan 500 Hijrah. 500 Hijrah. Lepas tu ditambah pula oleh Jazari 3 pula, dia ni Jazari ni 800 Hijrah. Dan Jazari tu sendiri 800 Hijrah lah. 800 Hijrah. Perkembangan ilmu qiraat. Lepas pada 3 ni tak ada dah yang boleh melepasi syarat untuk rukun tadi. Ini sahaja. Rukun tadi kena ingat bersama Usmani, menepati kaedah bahasa Arab, salah satu wajah bahasa Arab, dan yang 3 ialah mutawatir. Okey, habis. Yang seterusnya. Nah, ini yang penting sekali. Kalau kita belajar qiraat, menghafal nama imam, ini yang paling tak seronoknya. Sebab banyak. Kalau kita kira tengah ini 7 tu nama imam. Kata anak murid dia jadi, anak murid dia 2 jadi 14. 21 imam. Kena hafal pula nama sebenar pula. Alhamdulillah. Setidak-tidaknya kita hafal nama ni gelaran pun tak apa dah. Dan saya telah masuk dalam buku ni cara-cara nak memudah ingat dalam bentuk nasyidnya bolehlah. Tu kalau peringkat sekolah memang nak begitulah. Kita buat intro. Masuk je kelas nasyid dulu. Nasyid dulu lagu apa-apa boleh lah. Dan pernah saya buat ni ada yang saya hantar balik pada saya, dia buat sendiri pula rekod lagu. Lagi bagus tu. Ada kreatif dia, inovasi dia. Cuma lagu-lagu rakyat pun boleh. Cuma jangan lagu yang tak seronok je lah. Lagu-lagu rock tak boleh lah. Ada lagu anak Nabi kita, lagu budak-budak pun boleh. Tak. Lagu budak-budak boleh, lagu anak Nabi kita saya pernah buat juga. Boleh. Anak Nabi kita, tu kalau peringkat tingkatan 1 boleh lah. Kalau yang menengah atas itu, kita kena nyanyi lagu-lagu kontem sikit. Nasyid-nasyid Hijaz dan sebagainya lah. Anak Nabi kita ada 7 orang. Afiq qolun warshun Yathir bazi kumbul Amru duri susi Amir Hisham Zakwan Asim Syu'bah Hafsun Hamzah Khalaf Khalad Kisai Abul Harith Ad-Duri. Boleh. Banyaklah. Dan dalam YouTube sekarang ni pun banyak dah boleh buat. Kena ingat, kalau tak ingat ni, dan ingat pula kena ikut susunan. Sebabnya nak menghafal usul pula. Okey. Dan langkah yang seterusnya, lepas ni nak tatbik lah. Langkah yang seterusnya, kalau hafal usul ni, tadi nama, usul, setelah kita memahami istilah, barulah kita boleh hafal usul. Usul ni untuk peringkat ibtidak ni, ada 13 kaedah dah. Kita 13 kaedah. Apa makna usul? Dalam ilmu qiraat, dalam ta'rif tu sendiri, ta'rif qiraat itu ialah
bentuk-bentuk bacaan. Dalam tarikh muka surat mana muka surat ni? Muka topik perbahasan tu. Topik perbahasan tu qiraat tu dia membicarakan bentuk-bentuk bacaan dari sudut usul dan juga furu'. Maksud dia qiraat ni dia sandar kepada imam. Pengertian qiraat. Qiraat ni bentuk-bentuk ataupun wajah-wajah bacaan disandar kepada imam. Imam tu pula ambil dengan sahabat dan sanad dia sampai Rasulullah. Dan kaedah bacaan ini, bentuk-bentuk bacaan ini kita bagi dua, iaitu usul dan juga furu'. Dalam istilah qiraat dia panggil farshul huruf. Farshul huruf ni tak dapat tidak kena hafal melalui matan. Kita orang Melayu tak mampulah. Memang kena ngapal matan. Usul ni mudah. Usul ni ialah kaedah umum. Kita boleh pakai satu Al-Quran. Contohnya kita tengok muka surat 13 tu. Mat muttasil. Dalam Quran jumpa mat muttasil apabila kita nak ngapa dah nama imam tadi. Nama imam tadi. Kena hafal cair sungguh-sungguh nama imam tadi. Kita ingat ni usus kaedah ni. Jumpa je mat muttasil, Warshun dan juga Hamzah. Warshun ana murid Ibn Nafi'. Dan juga Hamzah. Hamzah ni ada dua orang murid, iaitu Khalaf dan Khalaf. Tiga orang ni baca 6 harakat dalam Al-Quran. Jumpa je mat muttasil dalam Al-Quran, Ja'a dia akan baca dengan 6 harakat. Siapa dia? Warshun dan juga Hamzah. Dan kaedah dia apabila kita sebut Hamzah, anak murid dia secara automatik sama. Tapi kalau kita sebut sebelah saja macam Warshun, dia ada kawan dia Qalun. Qalun dia tak baca dengan 6, dia baca dengan 4. Formula dia kita sebut tok guru dia ataupun imam dia, anak murid secara automatik serupa, sama dua. Bagaimana contoh tadi lah. Warshun dan juga Hamzah. Jadi 3 orang sini. Warshun, Khalaf baca dengan 6. Jumpa belakang dalam muka surat dia. Dan qiraat lain selain daripada Warshun dengan Hamzah baca dengan 4 harakat. Itulah kaedah dia. Dan benda ni nak ngaji kaedah ni kena 2-3 jam juga. Ni hari ni kita nak dedah dah dulu. Nak dedah sikit saja. Mak munfasil, kinayah. Seorang saja Ibnu Katsir. Minjamak ni silah tak silah. Harfu hak pada kalimah alaihim baca alaihum. Ini kaedah usul semua, sakta dan sebagainya. Saya ringkaslah sebab kita nak tahu apa ni, nak mendengar persoalan kalau ada tak faham mengenai dalam buku ni. Habis semua. Okey, info tambahan ni usul tambahan. Sebab ni kita jaga jumpa usul tambahan ini. Saya rasa usul 13 ni nak bagi tahu pada anak-anak pelajar, bukan sekadar 13 ni, ini ada sukatan KKQ dan juga untuk sukatan kita je. Ada lagi kalau kita untuk lebih lanjut lagi, apabila kita pergi lebih tinggi, banyak lagi lah usul yang kita belajar. Ini peringkat ibtidai dia ni, bernasas. Ibtidai inilah usul dia, ia berulang satu Al-Quran. Benda selalu jumpa ni dah. Selalu jumpa. Dan saya tambah sikit lagi lah. Mula-mula buat tu tak tambah, ni tambah wakaf bagi Imam Hamzah dan Hisham. Ni satu info yang sangat-sangat kena ambil berat lah. Imam Hamzah iaitu Khalaf dan Khalaf sekali dah tu. Dan juga Hisham. Kalau tak ngapa nama memang habis. Hisham ni ialah anak murid kepada Ibnu Amir. 3 orang ni. Dia kalau berhenti pada kalimah yang ada huruf Hamzah, dia akan ada kalau pelatih panggil, dia panggil berona dia panggil. Bacaan pelik. Bacaan pelik. Itulah bacaan pelik sikit. Oleh sebab itu kalau kita baca Hamzah, bacaan Hamzah dengan Hisham, kalau ada huruf dia, jangan berhenti situ. Tidak peninglah kita. Contohnya dia berhenti pada makul, ada huruf Hamzah tak? Maka Imam Hamzah akan baca makul. Cuma Hisham ni
Hamzah yang di hujung saja. Kalau Hamzah tu Imam Hamzah dia bagi dua tu. Bagi Imam Hamzah sekiranya wakaf pada kalimah yang mengandungi huruf Hamzah yang ada di awal, di tengah, di hujung. Hisham pula sekiranya pada kalimah yang mengandungi huruf Hamzah di hujung saja. Dia berubah wajah. Bertukar. Macam At-Ramim pula bertukar wajah dia. Kalau sambung tak ada. Contohnya wassama dia baca wassama, ada alif, tak ada Hamzah. Itu secara ringkas. Dan mengenai tajuk basmalah pula tu, basmalah bainas suratain pula, di antara dua surah, kalau permulaan surah semua boleh baca basmalah. Di antara dua surah ada kaedah dia. Kalau permulaan surah kita buka Quran, permulaan surah itu sunat baca bismillah ni sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu memang sunat. Semua qari-qari baca. Tapi di antara dua surah, di antara surah mana? Surah yang mengikut tertib. Saya bagi dah tu. Basmalah di antara bermaksud menyambung ayat akhir yang ikut tertib. Kalau kita baca surah minal jinnati wan tu akhir minal jinnati wan nas, kita pun baca dengan qul a'udzu birabbil falaq, tu memang kena ada basmalah lah. Sebab terbalik. Kalau ikut susunan, ini dia punya kaedah dia. Qalun, Ibnu Katsir, Asim dan Kisai ada basmalah, isbat basmalah. Imam Hamzah pula di antara dua surah ketika sambung tak ada basmalah. Contohnya wa min syarri hasidin idza hasad, kena sambung dengan tak ada tu. Contohnya ni wa min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu birabb, sambung gitu. Tidak ada basmalah. Tidak ada basmalah ketika sambung. Kalau berhenti, Imam Hamzah berhenti. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau berhenti, bacalah basmalah. Ni nak cerita kalau sambung. Manakala Warshun, Abu Amru dan Ibnu Amir, dia ada tiga wajah. Dia boleh baca isbat, dia boleh baca dengan saktah, dan dia boleh baca dengan tanpa basmalah. Dan ini tu buku ada juga tu buku tu. Apa nama ni? Ini tidak ada pengecualian lagi dalam surah Anfal dengan Taubah. Itu satu cerita lain. Lepas tu 4 surah. Surah Qiyamah, surah apa lagi? Al-Humazah. Itu 4 surah. Tu ada pengecualian pula. Kena ada satu lagi lah pengecualian mengenai bab basmalah ni. 4 surah akhir tu. Surah Qiyamah, surah Al-Balad, surah Humazah, satu lagi surah apa? Itu ada pengecualian. Cuma saya bagi satu je basmalah apa ni? Wajib membaca basmalah bagi semua qira pada akhir surah An-Nas dengan Al-Fatihah. Wajib. Kalau sambung An-Nas tu nasi bismillahirrahmanirrahim, kalau sambung alhamdulillahirabbil alamin. Okey, habis. Dan akhir sekali untuk tatbik ni, sebenarnya tatbik ni sebagai rujukan saja. Boleh tengok untuk tatbik ni saya Ustaz bagi secara ringkasnya, tengok jadual saja, sudah memadai dah. Kalau contohnya bila kita tengok muka surat 18 tu ataupun 17 tu kaedah lah. Kita harus tengok Maliki apa semua ni, As-Sirat ni bukan kaedah usul. Ni ada usul ni, kaedah usul rujuk kaedah 6, kaedah 7, kaedah 4, dan nak baca terus pada jadual ni. Contohnya muka surat 19 tu bacaan qalun. Kita ikut je kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok qalun, bahagian qalun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sa' dengan sa' dibaca dengan sin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Tanda bintang tu sekiranya kita sambung surah, dia boleh dua wajah. Kalau boleh baca alaihim dengan alaihimu, ikut je kata. Lepas tu yang satu ni itu sebagai rujukan sahaja. Dan kalau nak baca surah Al-Ikhlas, tengok jadual dia. Jadual dia muka surat 25. Kalau buku ustaz ni. Buku ustaz ni jadual 25. Buku ni. Tengok je jadual. Satu tu. Okey. Kalau surah Al-Falaq, tengok je jadual. Sebab yang satu-satu ni, yang Ustaz gabung-gabung ni sebagai rujukan saja. Sebagai rujukan nak dengar saja. Untuk tatbik, tengok memadai, tengok jadual saja. Tengok jadual saja. Jadual setiap surah. Kalau surah An-Nas ada jadual dia, tengok jadual, ikut je susunan dia tu. Cuma ada tanda-tanda bintang tu kena tengok di bawah lah. Memadai dengan jadual. Yang satu-satu surah tu itu sebagaimana saya kata tadi sebagai rujukan bacaan daripada syekh-syekh dan juga resam dia, tulisan dia. Saya rasa jelas dah untuk tatbik ni. Untuk SPM paling belakang ni SPM tu itu suka lain sikit. Dah kata lain sikit saya dah. Ke situ dia boleh gunalah juga. Saya rasa cukup dulu untuk penerangan, takut nak soal sikit-sikit. Tak jelas mana tak jelas tu. Untuk ibtidak saya rasa sebagai permulaan rasa boleh dah. Dan kalau nak tanya dalam buku ni bolehlah. Tidak hari ni pun tak sempat nak tanya hari ni, ada nombor telefon di buku ustaz tu, telefon je lah. Kalau ustaz boleh jawab, ustaz jawab. Tak jawab, kita tanya yang lain pula. Dan sebagai permulaan rasa okey dah. Okay, kalau tak faham mengenai buku ni dalam masa yang ada ni, bolehlah nak tanya. Saya buka lah pada ni anak nak belajar. Sekadar kita belajar qiraat kan. Dalam macam ustaz kata tadi, maknanya ada jugalah macam sekarang ni kan kita daripada umat Islam kan berpecah-pecah kan. Ada yang macam Syiah semua kan. Maknanya ada juga macam qiraat yang diubah oleh Syiah ni ustaz. Ada ustaz. Okey. Soalan mengenai Syiah tu luas juga tu. Syiah ni kadang-kadang dia dari segi bukan Quran saja, hak lain pun dia menyeleweng tak. Akidah dia dan sebagainya, apatah Quran. Kita pernah mengenal lah mengenai Syiah ni, ajaran Syiah kan. Dan pendapat-pendapat ulama pun mengenai Syiah ni, kalau yang Syiah yang teruk sangat tu boleh kafir, kufur dan sebagainya. Tapi kalau ada setengah tu kita tak boleh nak hukum sebagai keluar dari Islam lah, sebab dia hampir dengan ahli sunnah wal jamaah. Cuma mengenai Quran ni pula, kita pun tak tahulah sampai setara mana dia punya pengubahan Quran tu. Sebab dari segi lagu, Tarannum, sejarah Tarannum banyak daripada negara Iran. Tarannum lah. Dan kita dengar kalau qari-qari yang baca daripada negara Iran tu, memang dia ikut kiraat yang betul. Kiraat mutawatir lah. Setakat dia mari daripada Indonesia, dia tahu tanding ni Indonesia, dia banyak boleh kadang-kadang dia dapat Johan. Cuma apabila kita belajar, hatta di Mesir sendiri pun dia terbawa-bawa bacaan yang daerah yang menyeleweng lah, tidak diterima oleh Rasulullah. Contohnya saya pernah dengar dalam khutbah Jumaat, dia baca izaga Rasulullah. Kalau orang ke Mekah tu itu huruf
huruf jim, orang Mesir huruf jim jadi huruf ga. Kalau orang Mekah pula, huruf qaf jadi huruf ga. Qul huwallah. Jadi itu tukar huruf gitu bukan kira mutawatir. Tak boleh ya. Itu dari segi hak sebutan gitu. Syiah ni pula dengar-dengar Ustaz pun tak tahu juga. Dia bukan 30 juzuk yang lebih katanya. Sebab itulah kiraat ni kena kita ni peringkat pembacaan ya. Kalau peringkat hak tingginya peringkat orang Mesir apa semua, itu saja yang diterima pakai hak Quran ni. Jadi tak boleh lah nak menyeleweng, nak ubah-ubah Quran, nak ambil hukum. Kita kena rujuk pada bacaan mutawatir. Contohnya mengistimbak hukum sekalipun tak boleh nak tambah-tambah lah. Kena sebab dia mengikut kiraat. Tadi dari segi bacaan, gul tu kita takut hak jenis ubah sendiri ni, ubah kalimah. Gul tu boleh kira lagi tak berubah makna. Cuma walaupun tak berubah makna, tidak boleh bawa dan semai sebab dia tidak ada daripada bacaan mutawatir. Bawa daripada Rasulullah sampai hari ini tak ada pun orang bacaan Rasulullah baca qul huwallah. Walaupun daerah baca. Macam wadduha ada. Itulah. Cuma hak kita bimbangnya hak ubah kalimah. Dan kita dalam kiraan ni banyak yukhadi'un Allah walladzina amanu yukhadi'un, boleh baca yakzibun jadi yukadzibun, ada baca. Itu yang hukum pun berbeza-beza di kalangan mazhab. Sebab kesan daripada perbezaan qiraat ini. Wallahu a'lam. Boleh cari ke internet lagi lah tu. Ustaz lebih pada pembacaan. Lagi. Kalau dekat chat ni ada daripada Faris Hafizi bin Muhammad Fandi. Dia tanya, Ustaz, ada lagi? Ada tak tips macam mana nak jaga suara? Ada sini. Jaga suara. Jual suara. Okey, kaitkan suara pula, nak taranum pula ni. Suara ni anugerah Allah. Ialah anugerah Allah yang kita kena terima lah. Cuma dia tanya nak jaga suara tu usaha kita pula. Tadi anugerah Allah tu satu hal. Beza-beza kita ada Tuhan bagi dia suara dan sebagainya. Hak nak jaga tu pula biasalah kalau kita buka dalam mana-mana, buka internet ke buka apa, tak boleh makan ni lah, pedah-pedah, berminyak. Kalau nak jaga suara, berminyak, panas kuat pun tak boleh juga. Ya rosak. Lepas tu kalau orang nak tanding Quran, malam tu dia tak boleh nak tidur lewat lah, sebab pagi tu rosak. Pagi tu misalnya kalau orang nak baca Quran, nak tanding tu pernah laku dia jaga sampai 2-3 pagi. Jadi esok suara tak tubik, tak keluar. Dan juga pemakanan yang kalau saya sendiri petai, saya tahu. Pernah sekali saya makan petai pagi, kejut saya pergi nak bel azan subuh memang tak keluar suara. Tu berlaku pada saya sendiri. Mungkin dia berbeza lah di antara kita ni. Tapi ada jenis orang solat sok makan gapo pun nak tengok arwah asri Rabbani ni semua dia bantai makan, tapi suara dia sedap gitu. Jadi asalnya sedia maklum lah, benda-benda minyak, benda-benda bergetah dan sebagainya. Boleh cari, boleh itulah search dalam internet tu. Dan juga latihan suara ni ada juga. Pernah masa saya belajar dulu latihan suara ni, bangun pagi-pagi kita kena rangur mulut, jelai lidah dan sebagainya. Tapi tengok orang juga lah namanya kata kat orang gila pula tak. Maknanya kita berlatih buka suara mulut kita. Itu antara latihan. Supaya kita wami'at ni lah tubuh. Tu kena sebab tu kalau kita bangun pagi-pagi, kalau kita tak wami'at suara kita kasar, tak boleh nak tinggi. Jadi kita pernah berlatih dulu, melawan-lawan sikit, barulah suara kita jadi matang lah untuk baca Quran ni. Kalau kita baca Quran pagi memang tak sedap kan suara tu. Tu begitulah. Kena latihan. Wallahu a'lam.
Ustaz ada Haziq dia tanya kat WhatsApp ni, tanya kat WhatsApp Kelantan, jadi kita pun kecek kat Kelantan lah. Tu lah kiraat kita lain habis tu, Ustaz. Ha? Ya. Tanya hak kiraat lain tu ke ada Quran khusus ke? Dia tanya kita. Ada. Kiraat lain tu ada baca khusus dia. Maksudnya dia serupa kita jugalah. Hafsul dia ada baca khusus dia. Memang ada. Dia ada tajwid dia tersendiri. Contohnya Imam Hamzah melalui khalaf. Tajwid dia tu kalau bukan baca khusus tak, baca dia ada huruf dia huruf 6. Huruf idgham 4 huruf idgham bila gunnah bagi khalaf. 2 huruf idgham ma'al gunnah. Kita ada 4 huruf idgham ma'al gunnah. 2 idgham bila gunnah. Ada ya waw mim nun idgham ma'al gunnah. Lam ra idgham bila gunnah. Tapi bagi khalaf, untuk khalaf lah. Khalaf dia ada 4 huruf idgham bila gunnah. Lam ra tapi ya dengan waw. 4. Dia akan baca lahabi wa tab. May yaqulu, dia baca idgham bila gunnah. Dia baca khusus lah. Supaya kata majriha. Baik, dia baca mujriha, baca khusus dia. Dan benar ni ada dalam kiraat, dalam buku kiraat tadi lah yang dikarang oleh Syatibi tadi. Dan 95% dunia ni memang guna kiraat riwayat Warsh, haflah kita lah. Lain tu sikit-sikit. Ada dalam buku cerita sikit. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi ke? Kalau ada soalan dah, minta saya personal lah. Nak minta tolong Ustaz baca cukup kiraat daripada surah Al-Fatihah. Bila-bila pula. Tak jelas. Surah Al-Fatihah. Kiraat apa? Ustaz paling suka, paling minat baca. Tak jelas ni. Putus-putus. Tak jelas. Saya secara personal boleh tak minta tolong Ustaz baca kiraat Ustaz paling suka sekali. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Paling suka sekali. Banyak khilafnya ialah Khalaf an Hamzah. Khalaf an Hamzah. Kumbul banyak khilaf juga. Nak mana? Khalaf. Boleh lah. Baca khalaf dah. Kumbul pun ada khilaf banyak juga. Kumbul dia baca dengan sin. Okey, tengok pada kolom bahagian khalaf dah. Dia biasa dengan khalaf. Buka buku belakang tengok pada bacaan khalaf. Okey, Ustaz bacalah. Boleh buka belakang dah. Tengoklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Khalaf an Hamzah. Kalau Khalaf dia baca satu je. Ihdinas sirata. Kira. Jelas? Jelas tak jelas. Kalau kumbul baca dengan sin.
Sirah lah. Jelas ya. Okay. Masih jelas lah. Kalau tak ada soalan lagi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Dusuki bin Abdul Rahman di atas perkongsian mengenai ilmu qiraat Al-Quran sebentar tadi. Ada lagi? Tak dengar ada ni. Ani nak tanya kat Ani. Sophia tak tanya kau? Tanya kau Ada Ustaz. Ustaz. Ustaz Dusuki tu. Ya. Untuk tunggu soalan tu. Okey, satu soalan Ustaz. Putus ni. Macam imam yang banyak bacaan khilaf kan. Dalam solat tu kena baca semua khilaf ke ataupun pilih satu je? Bagus, soalan bagus. Okay. Soalan tu bagus. Betul juga. Kalau bacaan tu khilaf, dia gini. Supaya kita baca ma'aril sukun lah. Supaya kita baca ma'aril sukun. Ataupun ma'aril sukun, kita kena baca pilihlah satu wajah saja. Pilih satu wajah sahaja. Contohnya silah min jamak lah. Siratal ladzina an'amta alaihim, tak apalah. Kalau kita sambung, kita baca silah, kena baca silah dua-dua. Boleh pilih. Boleh pilih dan baca satu wajah je lah. Pilih yang mana so. Kalau kita pilih contoh kan, Warshun, dia baca taklil dan juga fathah pada saya selah tu. Ma'auna apa ni? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia boleh baca ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Dia boleh baca ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi tak payah ulang dua kali dah dalam solat. Pilih salah satu. Pilih. Kalau baca fathah. Gitulah jawapan dia. Tak boleh campur. Kecuali belajar. Belajar kita niat, okey nak baca dua kali sebab nak ulang baca untuk buat semua. Dalam solat kita pilih salah satu saja wajah. Dalam belajar boleh nak baca banyak ni. Untuk solat pilih salah satu wisupa. Ada dia lah. Supaya kita baca ma'aril sukun. Kalau dua, empat. Kalau dua, empat makruh lah. Okey. Tak sajalah dah tu. Pilih salah satu dan ambil yang mana kita suka. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Ada tak? Soalan lagi? Ada lagi? Perlu tak ada ni lah. Ustaz lain nak tanya. Mungkin Ustaz boleh jelas. Dengan apa ni? 3 istilah. Kalau dalam buku tu. 3 istilah. Ya. Qas, sud dan isba'. Istilah, ikut istilah. Isba', tawassut dan qas. Ya. Perbezaan ketiga-tiga. Dapat Ustaz jelaskan. Kadang-kadang dia keliru kat tu. Qas, isba', tawassut. Qas, tawassut dengan isba'. Okey, yang mudahnya qas ni pendek, tawassut ni sederhana, isba' tu panjang. Istilah dia. Dari segi harakat pula, qas ni macam kata semaya qasa tu lah. Qasa tu pendek. Tapi dalam untuk qiraat ni, qasa ni sini ialah 2 harakat. Qasa 2 harakat. Mak yang dibaca dengan 2 harakat. Qas istilah dia. 2 harakat. Tawassut ni wasata, pertengahan. 4 harakat. Isba' ni paling panjang lah, 6 harakat. Makna isba' tu ialah kenyang. Dalam bahasa Arab, kenyang. Jadi paling kenyangnya 6 harakat. Kenyang. Makin banyak kan isba' kenyang. 6 harakat. Itulah beza dia. Qasa 2,
Tawasud 4, Isbaq 6. Tapi dalam masa itu untuk istilah sini lah. Dalam masa lain pula qasru ni dia boleh juga diguna di antara perbandingan qasar dengan mak. Qasar ni tak pendek sungguh. Satu mak ada mak. Maksudnya dua kategori lah. Ni sini satu hal dah, dua partner. Jangan keliru pula. Dua partner ni qas tawasud isbaq. Dalam waktu lain pula istilah qasar ni diguna untuk tak ada mak. Satu harakat. Tempat lain lah. Dalam buku tempat lain. Tempat lain digunakan. Sini qasar. Qasar ni tidak ada harakat. Nak bandingkan ada mak. Contohnya tempat lain lah tidak ada harakat satu. Diguna juga untuk kalimah qasar ni. Pendek lah macam kita kata guna tempat lain pula qasar ni. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Ada satu kaedah tu. Okey. Okey, mana? Kelas. Tak, dah suki jelas lah tu. Faham Ada lagi? Ni tak ada soalan kan ni? Jelas dah. Jelas dah. Jelas dah tu. Jelas dah nak tanya apa lagi? Ada putus sikit. Ada tu. Okey bah. Kalau ni tanya lagi satu lagi Sat. Kalau ada persembahan boleh untuk Fatihah dah. Dia nak gabung semua qiraat tu. Jadi setiap ayat dia bila dia ada khilaf, dia kena ulang 2-3 kali tak. Dia kena ulang 2-3 kali lah. Kalau dia buat persembahan untuk saya kata ujian tilawah pasal ayat apa semua, surah Fatihah saja. Lepas tu dia buat dalam surah Fatihah tu dia punya khilaf tu kan banyak. Jadi bila dia buat khilaf banyak, dia akan ulang setiap kali ada khilaf. Ya, betul. Ulang. Jadi boleh kau gitu tak? Boleh kau? Tak apa ke? Boleh kau gitu? Ni orang Arab lah biasa buat ni. Dia begini. Mengenai bacaan tu dia dalam persembahan. Dalam persembahan seperti kori-kori Arab Mesir dan mana-mana dia ulai wajah tu ni, itu tak apalah untuk dia panggil bacaan jamak, dia panggil kumpul bacaan khilaf, tapi dia kumpul dia tahu dia panggil baca jamak, dia kumpul tu dia tahu untuk persembahan dan juga pembelajaran. Persembahan boleh, cumanya dia tak boleh kumpulnya dalam satu bacaan tu campur. Dia campur. Misalnya depan kira lain, awal kira lain, depan kira lain, tak boleh. Kalau dia nak waksa tu, patut dia orang lain pula, tak apa. Ataupun dia ataf ni kira depan serupa, dia pergi ubah awal tu serupa, akhir tu dia ubah tu sebab depan serupa. Contohnya gini, Hammalatal hatab, kalau dia sambung tak, sayasla naran zata labin wa imra'atuhu hammalatul hatab. Dia ambil hamma je sebab belakang dia serupa dah. Tak apa lagi dah. Dia panggil baca jamak. Mana dia boleh dalam solat tak boleh lah. Dalam solat tak boleh. Dalam solat tak boleh. Itu untuk persembahan dan juga inilah belajar. Satu lagi Zak, macam di Indonesia dia ada satu persembahan untuk majlis yang tilawah. Jadi ada qari itu dia baca. Dia membaca mengikut lahjah Sunda. Lahjah Sunda Ustaz. Macam mana Ustaz? Dia ikut lahjah Sunda ni Jawa lah. Bagaimana tu Ustaz? Pada ketika itu mufti-mufti Indonesia apa? Jawa lah. Indonesia itu kalau ada pendapat saya boleh tak? Mana? Kalau benda ni lama abang ni ada satu lah. Telah dibincang dah tu.
Kata-kata pendapat memang tak setuju lah. Tak boleh lah. Hukum haram lah. Sebabnya Quran kan dia turun di luhun Arab. Kena ikut lahjah Arab lah, dengan lagu Arab lah. Dia bawa fitnah pula. Itu dalam Malaysia ni kalau nak baca tu Ustaz tu lah, Ustaz apa? Haslin apa tu? Haslin Bahru. Lepas tu kita serah. Lepas tu dia baca tu dia buat rentak apa Hindustan. Tu daripada India tu tak? India tu Ustaz Haslin. Tapi dia pun dah ubah dah juga. Ada sikit. Dia ubah dah dia. Sikit tu. Tidak dia bawa rentak tu hadis, dia baca Quran, baca sedap lah, dengar sedap. Sohor dia tu. Tapi sedap tu. Sedap tu. Tapi yang teruk sangat di negeri Indon tu guna lagu Sunda. Sunda tu menyebab rosak Quran. Masa Sunda. tu Mufti Indonesia ada tak masa tu? Sekali. Duduk sekali. Ada dalam YouTube. Ada. Tengok. Kira tak boleh tak boleh. Tak boleh lah. Okey lah, itulah nak tanyanya. Lepas tu macam mana kelas? Okey. Wah, pada pengurusi lah. Okey. Okey. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dusuki bin Abdul Rahman di atas perkongsian mengenai ilmu qiraat Al-Quran sebentar tadi. Seterusnya kepada Ustaz Muhammad Basil bin Daman Huri yang berjaya menganjurkan program pendedahan ilmu qiraat ini. Saya harap semua peserta program pada hari ini mendapat manfaat yang banyak mengenai ilmu qiraat. Seterusnya dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada kitab Al-Quran. Akar keladi melilit selasih tumbuh tepi jambangan. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Saya mewakili jawatan kuasa program memohon ampun ke atas salah dan silap sepanjang pengendalian program ini. Saya tangguhkan majlis kita pada hari ini dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kafarah.